Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran Bahasa Arab tahun 6 untuk tajuk yang keempat. Dalam siri yang kelima iaitu Fi ayyi firqatin tashtarik, dalam pasukan apakah awak sertai. Siri kelima ni kita fokus kepada membaca dan menulis tentang petikan tentang noktah bertindih. Dalam bahasa Arab kita sebut an-nuqtatani. Baiklah, pada muka surat 70 ni kita nak membincangkan tentang an-nuqtatani, ya, tentang fungsi noktah bertindih ni. Kita baca dulu. Tuda' an-nuqtatan, dia kata digunakan atau diletakkan noktah bertindih ni bila selepas fi'il qaul, selepas fi'il berkata, seperti contoh bijaksana ada berkata, ba'da fi'lil qaul mithlu qala hakim. Qala hakim ni maknanya bijaksana ada berkata. Al-ittihad quwwah, kesatuan itu adalah satu kekuatan. Maka diletakkan noktah bertindih ni di antara apa panggil ni perbuatan berkata ni lah. Fi'il ni perbuatan, qaul ni berkata. Maka diletakkan an-nuqtatan, iaitu noktah bertindih. Dan yang kedua, baina syai' wa aqsamih, di antara sesuatu perkara dan pembahagiannya. Sesuatu perkara dan pembahagiannya. Okey, contoh, seperti contoh al-kalimah thalathatu aqsam. Kata kalimah iaitu perkataan dah ataupun kosakata terbahagi kepada 3 bahagian. Selepas kita cakap macam ni, maka kita kena letak an-nuqtatani, iaitu noktah bertindih. Okey. Contohnya, dia kata kalimah terbahagi kepada 3, iaitu isim. Apa isim? Isim tu adalah kata nama. Fi'il, fi'il ni adalah kata kerja. Dan haraf. Haraf tu ialah huruf jar tu. Dan huruf-huruf lain lah. Yang kita nak bincangkan, bila masa kita nak guna noktah bertindih ni. Kita nak gunakan noktah bertindih ataupun dua noktah ni dalam dua keadaan. Yang pertama selepas fi'il qaul. Dan yang kedua di antara sesuatu perkara dan pembahagiannya. Kan? Okay. Harap semua boleh faham. Kita akan ke slide seterusnya untuk lebih memahami fungsi noktah bertindih ini. Okey, jom kita baca. Lepas baca ni, kalian kena tulis balik dalam buku tulis supaya kita lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan penggunaan noktah bertindih. Ataupun dua noktah. Di dalam satu ucapan ni, nampak tak ni guru besar perempuan ni sedang berucap dalam majlis perasmian bulan co-curriculum peringkat sekolah. Ya. Taqulul mudirah. Berucaplah seorang guru besar perempuan ni fil haflah dalam satu majlis. Al-anshitatul la safiyah, aktiviti co-curriculum, ta'ni, bermaksud al-anshitah kharijal fasli, aktiviti di luar kelas. Walaha thalathatu anwa', ianya terbahagi kepada 3 bahagian. Letak noktah bertindih. An-naw'ul awal, bahagian pertama, letak lagi noktah bertindih. Firqul azya'il madrasiyah, pasukan badan beruniform. Mithlu, letak lagi noktah bertindih. Al-hilalil ahmar, pasukan bulan sabit merah. Wal kasyafah, dan pengakap. Wal mursyidah, dan tunas putri. Wa ghairiha, dan
sebagainya. Sebagainya maksudnya banyak lagi pasukan beruniform yang lain. Baru noktah. Dekat sini habis ayat ni kita kena letak noktah yang satu sahaja. Kemudian an-naw'u tsani, bahagian yang kedua. Okey, lepas kita sebut macam ni kita letak noktah bertindih. An-nawadir riyadhiyah. Kelab permainan. Mithlu, contoh, asyatranji. Apa dia asyatranji? Catur. Wa kuratil qadam, dan bola sepak. Wal kuratil ta'irah, dan bola tampar. Wa ghairiha, dan sebagainya. Satu noktah letak di hujung. An-naw'u tsalits, bahagian yang ketiga ialah ialah ni kita letaklah noktah bertindih atau an-nuqtatani. Al-jam'iyat. Ma makna al-jam'iyat? Al-jam'iyat bermakna persatuan. Mithlu, contohnya, okey, letak noktah bertindih. Al-lughatil arabiyyah, persatuan bahasa Arab. Wal-ulum, persatuan sains. Wat-tarikh, persatuan sejarah. Wa ghairiha, dan sebagainya. Maksudnya banyak lagi persatuan-persatuan lain. Fa'ala kulli tilmidin, dan wajiblah bagi setiap seorang murid itu ikhtiar nasyatin wahidin, memilih satu sahaja aktiviti min kulli naw'in, daripada setiap bahagian. Contohnya si Ahmad untuk bahagian yang pertama ni, pasukan badan beruniform ni dia kena pilih sama ada dia nak pasukan bulan sabit merah ataupun pengakap, kan? Ataupun kalau perempuan dia boleh ambil tunas puteri. Salah satu sahaja. Tak ada lagi orang ambil dua dalam satu bahagian. Begitu juga dengan bahagian kedua dan bahagian ketiga. Baik. Dalam petikan ini, Ustazah nak tekankan kepada kamu, perhatikan perkataan-perkataan yang mempunyai tanda sabdu ataupun asyaddah. Ya, okay, contohnya ialah al-safiyyah. Satu. Lagi. An-naw'u al-awwal. Al-madrasiyyah. Al-kashafah. An-naw'u al-thani. An-nawadi. Al-riyadiyah. Al-shatranji. Lagi. At-ta'irah. An-naw'u الثالث الجمعيات اللغة العربية التاريخ كلي. Okey, habis. Ini adalah perkataan yang mempunyai sabdu. Okey. Seterusnya fokus kita kepada perkataan yang mempunyai alif lam ma'rifah. Apa itu alif lam ma'rifah? Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Okey, jom kita cari perkataan yang mempunyai alif lam dulu. Al-ansyitah, al-safiyah, al-ansyitah lagi, al-fasli, an-naw', al-awwal, al-azya', al-madrasiyah, al-hilal, al-ahmar, al-kashafah, al-murshidah, an-naw'u, al-thani, an-nawadi, al-riyadiyah, al-shatranji, al-qadam, al-kurah, al-ta'irah, an-naw', al-thalith, al-jam'iyat, al-lughah, al-arabiyah, al-ulum, at-tarikh. Ada lagi? Okey, habis. Yang Ustaz tandakan dengan warna merah, fokus kepada perkataan yang mempunyai sabdu, okey, ataupun tashdid. Manakala yang Ustaz tandakan dengan warna biru itu, fokus kepada perkataan yang mempunyai alif lam. Tinggal lagi kamu semua
harap dapat bezakan alif lam itu alif lam syamsiah atau al-qamariyah. Macam mana kita nak bezakan? Okey, al-ansyitah, lam dia kita sebut dengan jelas ya. Selepas dia ada huruf hamzah. Huruf hamzah ni menunjukkan alif lam itu ialah alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, lam itu disebut dengan jelas dan tidak ada sabdu ya. Al-lasafiyah ada alif lam yang ada sabdu, maka ini adalah alif lam syamsiyah. Al-ansyitah alif lam qamariyah. Al-fasli qamariyah. An-naw' syamsiyah. Kenapa? Sebab selepas alif dan dengan lam, huruf yang ketiga ialah huruf yang ada sabdu. Kita baca sabdu, lam itu tidak dibaca. Lam tidak dibunyikan. Kerana nun ini huruf syamsiyah. Maka alif lam ni dinamakan alif lam syamsiyah. Al-awwal lam berbunyi, maka qamariyah. Al-azya qamariyah. Al-madrasiyah qamariyah. Al-hilal juga qamariyah. Al-ahmar qamariyah. Al-kasyafah qamariyah. Kalau kita sebut lam tu berbunyi, maksudnya alif lam itu adalah alif lam qamariyah. Al-mursyidah juga qamariyah. An-naw' syamsiyah. Al-thani syamsiyah sebab lam itu tidak dibunyikan. An-nawadi juga syamsiyah. Huruf yang ketiga ada sabdu ya. Seterusnya ar-riyadiyah juga syamsiyah. Lam tak bunyi, ra ada sabdu. Asy-syatranji. Lam tidak bunyi, shin ada sabdu. Al-qadam. Lam bunyi, qaf tidak ada sabdu, qamariyah. Al-qurah. Lam berbunyi, kaf tidak ada sabdu. At-ta'irah. Okey, at-ta'irah. Ini kadang-kadang kita akan jumpa huruf yang ketiga tidak ada sabdu tetapi ia syamsiah. Ya, maksudnya selain daripada tanda sabdu, kita kena hafal huruf-huruf qamariyah dan huruf syamsiah. Dalam perkataan at-ta'irah ini ialah alif lam syamsiyah ya. Ta ni huruf syamsiah. Sepatutnya dia ada sabdu. Begitu juga dengan baki perkataan an-naw', al-thalith, al-jam'iyyat, al-lughah, al-arabiyyah, al-ulum, at-tarikh. Boleh perhatikan yang ada alif lam ni, qamariyah atau syamsiah. Ingat balik perkataan yang Ustazah bacakan di atas tadi. Okey, dalam muka surat 70 ni fokus kita 3 benda. Yang pertama, penggunaan noktah bertindih. Yang kedua, perkataan itu mempunyai sabdu dan perkataan yang mempunyai alif lam. Okey. Nanti awak kena salin benda ni dalam buku tulis tapi kena selang lah. Jangan rapat-rapat.